Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu kita di dalam siri Sirah 25 Rasul. Kawan-kawan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan para nabi dan rasul kepada umat manusia untuk memberi petunjuk ke arah kebenaran. Ada 25 rasul yang wajib kita ketahui dan imani. Kisah-kisah mereka ada dinyatakan di dalam Al-Quran. Kawan-kawan yang dikasihi, Allah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, Allah telah mencipta dengan begitu sempurna. Ada gunung ganang, laut, tumbuh-tumbuhan dan pelbagai jenis haiwan. Di langit juga, Allah telah menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang dan para malaikat. Kemudian, Allah berfirman kepada para malaikat yang bermaksud, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, orang yang akan membuat kerosakan di sana dan melakukan pertumpahan darah, padahal kami selalu bertasbih dengan memujimu?" Allah berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 31. Setelah itu, Allah memerintahkan para malaikat mengambil tanah dari segala unsur di bumi. Tahukah kawan-kawan kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mahu membentuk satu makhluk yang sangat hebat dan cantik. Dengan itu, semua malaikat berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hanya malaikat Israel sahaja yang dapat mengambil tanah tersebut di bumi. Israel pun mengambil tanah yang berwarna putih, merah dan hitam. Dengan pelbagai jenis tanah ini, maka anak cucu Nabi Adam AS akan lahir dengan warna kulit yang berbeza. Setelah makhluk itu dibentuk dengan cantik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meniupkan roh kepadanya. Maka Allah telah menamakan makhluk itu Adam. Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ada hadis yang meriwayatkan bahawa Nabi Adam AS diciptakan pada hari Jumaat, iaitu penghulu bagi segala hari. Kawan-kawan sekalian, riuh rendahlah segala syurga dengan berita penciptaan Adam AS. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru para malaikat menghadap Nabi Adam AS dan sujud, iaitu tanda hormat kepada Nabi Adam. Malaikat-malaikat sangat patuh kepada perintah Allah kecuali Iblis. Iblis ingkar dengan perintah Allah. Dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS. Allah berfirman, "Wahai Iblis, kenapakah kamu enggan sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Adakah engkau menganggap dirimu besar dan agung?" Iblis menjawab dengan penuh sombong dan angkuh, "Adam adalah makhluk yang lemah. Dia dijadikan daripada tanah liat yang kering, kotor dan busuk yang hanya layak untuk dipijak. Manakala aku pula dijadikan daripada api yang membakar." Iblis sangat angkuh dan sombong. Dia merasakan sepatutnya dialah yang disanjung dan dipuji, bukannya Nabi Adam AS. Mendengar kata-kata Iblis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sangat murka kepada Iblis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah mengusir iblis keluar dari syurga. Akibat dari kesombongan dan penentangannya terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia dicampakkan ke bumi dalam keadaan hina dan keji. Kawan-kawan sekalian, pada asalnya iblis termasuk makhluk yang paling mulia di antara malaikat. Nama sebenarnya ialah Azazil. Di antara semua malaikat, Azazil adalah yang paling banyak ilmu dan rajin beribadah. Rupanya juga cantik dan bercahaya. Tetapi, setelah ingkar pada perintah Allah, rupanya yang cantik itu telah bertukar menjadi hodoh dan menakutkan. Bukan itu sahaja, malah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, Laknatku tetap berlaku untukmu hingga kiamat. Surah Shad ayat 78. Adakah iblis menyesal dengan tindakannya itu? Tidak. Malah dengan sombongnya dia menerima hukuman itu. Iblis juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia dihidupkan sehingga hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala telah memperkenankan hajatnya. Adakah iblis bersyukur kepada Allah setelah permintaannya diterima oleh Allah? Nabi Adam alaihi salam telah diberi tempat di syurga. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarnya tentang nama segala benda di syurga dan kegunaannya. Nabi Adam alaihi salam juga diajar nama-nama benda yang ada di alam semesta. Maka, jadilah Nabi Adam alaihi salam bukan sahaja makhluk yang sempurna, malah sangat pandai dan cerdik. Seluruh penghuni syurga tunduk dan patuh kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini dapat dibuktikan dalam surah Al-Baqarah ayat 31 hingga 32 yang bermaksud, Dan dia mengajarnya kepada Adam nama-nama yakni benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang yang pintar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. setelah sekian lama tinggal keseorangan di dalam syurga, Nabi Adam alaihi salam mula merasa sunyi tanpa teman. Allah Maha Besar, Allah Maha mengetahui apa yang dirasai oleh hamba-Nya itu. Pada suatu hari, ketika baginda sedang duduk di bawah sepohon pokok sambil terkenangkan kesunyiannya, lalu baginda tertidur. Di dalam tidurnya, baginda bermimpi melihat seorang wanita yang cantik. Mimpi baginda menjadi kenyataan apabila baginda terjaga dari tidurnya. Terlihat oleh baginda seorang wanita yang sangat cantik berada di sisinya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menamakan wanita itu Siti Hawa. Menurut cerita para ulama, Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tulang rusuk pendek yang ada di sebelah kiri Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengurniakan teman hidup yang cantik dan baik. Maka hiduplah Nabi Adam alaihi salam bersama isterinya Siti Hawa di dalam syurga dengan penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintah Nabi Adam dan isterinya Siti Hawa tinggal di syurga dengan aman dan damai. Allah berfirman, Hai Adam, diamilah syurga bersama isterimu dan makanlah makanan apa saja di sana yang kamu sukai. Tetapi yakni ingat, jangan sekali-kali kamu mendekati pohon ini,
kerana akan menyebabkan kamu menjadi orang-orang yang berbuat enaya. Surah Al-Baqarah ayat 35. Kawan-kawan tahu tak nama pohon yang Allah larang mereka memakan buahnya? Nama pohon itu ialah pohon khuldi. Sedang Nabi Adam dan Siti Hawa berbahagia dengan kehidupan mereka, Iblis pula semakin hari semakin membuat-buat kedengkian dan dendamnya terhadap kehidupan Nabi Adam AS yang sangat bahagia itu. Iblis bertekad untuk menggoda Nabi Adam AS dan Siti Hawa untuk memakan buah dari pohon larangan itu. Iblis mula mengatur rancangan demi rancangan terhadap Nabi Adam AS, tetapi malang semuanya gagal. Iblis tidak berputus asa. Setelah gagal menggoda Nabi Adam AS, dia terus menggoda pula Siti Hawa. Pada suatu hari, Siti Hawa tergoda juga dengan pujukan Iblis. Hai Adam, makanlah buah dari pohon khuldi itu. Lupakan saja larangan dari Allah. Makanlah. Makan Adam, makan. Oleh kerana perasaan yang teramat sayang terhadap isterinya Siti Hawa, maka Nabi Adam AS telah memetik buah tersebut lalu memakannya bersama isteri baginda. Sedang mereka memakan buah dari pohon terlarang itu, tiba-tiba terlucutlah pakaian mereka dengan sendirinya. Serentak dengan itu, jatuhlah hukuman Allah SWT kepada mereka. Allah SWT berfirman, Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Surah Al-A'raf ayat 23. Setelah mereka mendengar firman Allah SWT itu, sedarlah bahawa mereka telah melanggar perintah Allah SWT. Mereka merasa amat menyesal dan bertaubat. Allah SWT telah menerima taubat mereka, tetapi Allah SWT tetap dengan keputusannya, iaitu menempatkan mereka di bumi. Firman Allah SWT, Turunlah kau sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, yakni tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Surah Al-A'raf ayat 24 hingga 25. Kawan-kawan sekalian, maka bermulalah kehidupan baru bagi Nabi Adam AS dan Siti Hawa dengan penuh rintangan dan dugaan di bumi. Dapatkah kawan-kawan teka apa yang akan berlaku seterusnya? Apa pula yang mereka akan lakukan sekiranya mereka lapar, dahaga atau kesejukan? Di syurga, mereka tidak pernah merasai semua itu. Bumi dilitupi gunung ganang dan hutan dipenuhi dengan pokok-pokok yang tinggi dan besar. Di dalam hutan juga terdapat banyak binatang buas seperti harimau, singa, gajah, serigala dan banyak lagi. Gua mereka jadikan tempat tinggal. Air sungai pula digunakan untuk minum dan mandi. Mereka menggunakan daun-daun besar dan kulit-kulit kayu sebagai pakaian. Mereka juga membuat senjata untuk memburu dan mempertahankan diri. Dengan izin Allah SWT, mereka hidup bahagia walaupun hidup mereka tidak lagi seperti di dalam syurga. Namun, mereka sentiasa bersyukur dan memuji Allah SWT. Setelah sekian lama hidup di bumi, Allah SWT telah mengurniakan Nabi Adam AS
dan Siti Hawa sepasang anak kembar. Anak lelaki diberi nama Qabil dan yang perempuan pula diberi nama Iklimah. Selang beberapa tahun kemudian, lahir pula sepasang lagi kembar iaitu Habil dan Labuda. Allah Ar-Razak, Allah Maha Pemberi rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala telah melimpah nikmat ke atas mereka dengan rezeki yang banyak. Kawan-kawan sekalian, hiduplah mereka dengan penuh kebahagiaan. Manakala Nabi Adam alaihissalam pula tidak putus-putus memanjatkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa berlalu begitu pantas. Keempat-empat anak mereka telah meningkat remaja. Kedua anak perempuannya membantu ibu mereka di rumah. Manakala anak lelaki dari kembar pertama iaitu Qabil bekerja sebagai petani. Habil pula bekerja sebagai pengembala kambing dan lembu. Mereka membesar dengan baik sehinggalah berlaku pergaduhan ketika perintah berkahwin diturunkan ke atas mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan kepada Nabi Adam alaihissalam supaya Qabil dikahwinkan dengan Labuda iaitu adik kepada Habil. Sementara Habil pula dikahwinkan dengan Iklimah iaitu adik kepada Qabil. Setelah keputusan dibuat, Qabil memberi alasan bahawa Labuda tidak secantik adiknya Iklimah. Dia berpendapat bahawa dialah yang sepatutnya dikahwinkan dengan Iklimah. Nabi Adam sangat sayang akan keluarganya. Baginda tidak mahu keluarganya berpecah belah. Maka, baginda memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam dengan memerintahkan Qabil dan Habil melakukan korban untuk menyelesaikan masalah tersebut. Habil seorang yang baik hati. Dia telah menyediakan korban yang berupa seekor kambing yang muda dan gemuk. Qabil pula sebaliknya. Dia memilih gandum yang paling buruk lalu diisikan ke dalam sebuah karung. Setelah kedua-dua mereka menyiapkan korban, Nabi Adam alaihissalam telah menyuruh Habil dan Qabil meletakkan korban mereka di atas sebuah bukit. Dari jauh, Nabi Adam alaihissalam dan keluarganya melihat api dari langit menyambar kambing Habil, sementara korban Qabil tidak sedikit pun disentuh oleh api tersebut. Ini menunjukkan korban Habil sahaja yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat akan hal tersebut, maka ketahuilah Nabi Adam alaihissalam bahawa Habil sememangnya layak berkahwin dengan Iklimah. Musnahlah harapan Qabil untuk berkahwin dengan Iklimah. Begitu mudah dia dapat mengawini Iklimah yang cantik rupawan itu. Apa kurangnya korban yang aku sediakan? Akulah yang layak mengahwini Iklimah. Qabil dengan marahnya telah membuat keputusan untuk membalas dendam terhadap Habil dengan niat untuk membunuhnya. Aku harus berbuat sesuatu untuk menghalang perkahwinan ini. Aku akan membunuh Habil. Ya, hanya itu sahaja yang dapat menghalang Habil daripada mengawini Iklimah, kekasih hatiku. Pada suatu malam, Habil lewat pulang dari pengembalaannya. Nabi Adam alaihissalam meminta Qabil pergi mencari adiknya itu. Rupa-rupanya, Habil tertidur kerana kepenatan di tempat pengembalaan. Qabil mengambil peluang ini untuk membalas dendam. Dia mengejutkan Habil dengan kasar lalu bertanya Qabil, "Hoi Habil, kenapa korban kamu diterima Allah Subhanahu Wa Taala?" Lalu Habil menjawab dengan tenang, Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban dari orang-orang yang ikhlas dan bertakwa. Qabil menjadi begitu marah setelah mendengar kata-kata Habil, lalu mengancam untuk membunuhnya.
Tetapi Habil menjawab, Kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengikut menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut pada Allah, Tuhan penguasa alam. Tanpa menghiraukan nasihat Habil, Qabil menghentak kepala Habil dengan seketul batu besar seperti yang ditunjukkan oleh iblis dalam mimpinya sebelum itu. Jadilah Habil mangsa pertama pembunuhan dalam sejarah kehidupan manusia. Melihat mayat adiknya Habil, dia tidak tahu bagaimana caranya menyembunyikan mayat adiknya itu. Oleh kerana Qabil tidak tahu apa yang harus dibuat terhadap mayat adiknya itu, dia telah meletakkan mayat Habil dalam sebuah peti, lalu membawanya ke sana sini sehingga mayat itu busuk. Burung-burung pula berterbangan di atas peti hendak memakan mayat Habil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana tidak rela melihat mayat Habil yang merupakan hamba Allah yang soleh diperlakukan sedemikian rupa. Lantas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh dengan mengirimkan 2 ekor burung gagak yang sedang bergaduh. Dalam pergaduhan itu, seekor daripada burung telah mati dipatuk oleh lawannya. Burung yang masih hidup itu menggali sebuah lubang dan mengheret lawannya yang mati itu ke dalam lubang tadi. Selepas itu, ditimbuskannya kembali. Setelah Qabil menyaksikan peristiwa yang berlaku itu, lantas dia pun menggali sebuah lubang dan menanam mayat adiknya Habil. Kisah Habil dan Qabil ini ada diceritakan dalam surah Al-Maidah ayat 27 hingga 31. Apabila Qabil pulang kepada keluarganya, Nabi Adam AS bertanya kepadanya, Di manakah Habil? Qabil menjawab dengan angkuh, Entah, aku tidak tahu dia di mana. Mendengar jawapan daripada Qabil itu, Nabi Adam dapat menduga sesuatu yang buruk berlaku ke atas Habil. Lama-kelamaan, Nabi Adam AS tahu juga apa yang telah berlaku. Baginda sangat kesal dan sedih tentang peristiwa itu. Baginda pasrah kepada Allah. Baginda juga memohon kesabaran dan keteguhan iman serta beristighfar bagi Qabil. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, begitulah kisah penciptaan Nabi Adam AS sehinggalah pembunuhan puteranya Habil. Banyak pengajaran yang kita perolehi dari sirah ini, iaitu walaupun Allah telah menciptakan Nabi Adam sebagai hamba Allah yang paling istimewa, namun sebagai manusia tetap mempunyai kelemahan. Baginda telah lupa peringatan Allah tentang pohon yang dilarang dan tergoda dengan hasutan iblis sehinggakan baginda dan isterinya dicampakkan ke dunia. Meskipun telah melakukan kesalahan, Nabi Adam AS dan Siti Hawa tidak berputus asa dari rahmat Allah. Mereka bertaubat dan sentiasa memohon maaf ke atas kelalaian serta kesilapan mereka. Sebagai hamba Allah, kita juga haruslah sentiasa sedar dan bertaubat di atas kesilapan kita. Janganlah kita jadi seperti iblis yang amat bongkak dan sombong terhadap Allah. Iblis tidak bersyukur terhadap pemberian Allah, iaitu menghidupkannya sehingga hari kiamat. Malah, cuba menyesatkan keturunan Nabi Adam AS. Kita mengambil iktibar dan pengajaran dari kisah Qabil yang telah tertewas dengan hasutan iblis. Wallahu alam bisawab.